Baiklah, masih lagi kita nak merungkai dan juga nak menganalisis berkenaan dengan Belanjawan 2023. Kali ini kita akan bawakan perbincangan mengenai perkasakan sektor pendidikan tinggi, yang mana salah satu aspek yang ditekankan dalam bajet 2023 adalah peruntukan berjumlah 725 juta ringgit bagi melaksanakan ketersambungan digital di 47 kawasan perindustrian dan juga hampir 3,700 sekolah. Dan juga ini juga antara fokus yang diberikan dalam memperkasakan lagi sektor pendidikan tinggi. Jadi untuk bercakap mengenai perkara ini, saya hari ini sangat berbesar hati bersama dengan Profesor Madya Dr. Suryani Arifin, Pengarah Pembangunan Akademik Pusat Pejabat Timbalan Naib Chancellor Akademik dan juga Antarabangsa UiTM. Jadi selamat datang, selamat pagi Malaysia. Selamat datang. Baiklah Doktor, kalau kita lihat trend bajet setiap tahun akan diberikan, antara bajet yang diberikan adalah sektor pendidikan antara yang terbesar. Bagaimana doktor melihat trend setiap tahun terhadap bajet yang diberikan dalam sektor pendidikan ini, doktor? Okey, terima kasih Wan dengan soalan itu. Bagus soalan itu. Bila kita melihat kepada pengumuman Belanjawan 2023, kita melihat kepada sektor pendidikan tinggi, kita melihat kepada dua perkara penting. Yang pertama dari segi belanjawan mengurus. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dari segi belanjawan pembangunan pendidikan itu sendiri. So secara keseluruhannya kita melihat bahawa bajet tahun ini meningkat dari tahun ke tahun. Sejak, kalau mengikut trend, dia akan naik sejak tahun 2020, iaitu selepas pandemik COVID. So kita nampak bahawa kerajaan telah mengambil menitik beratkan bagi memperkasakan pendidikan tinggi ini. So kalau melihat kepada dari segi sektor pengurusan dan pembangunan, dia akan meningkat, especially pada tahun ini adalah tahun yang tertinggilah. Dan juga tadi saya sebut tentang bagaimanakah kerajaan memberikan bajet khusus untuk aspek ketersambungan digital. Bukan sahaja di peringkat sekolah, malah di peringkat IT juga perlu, dan juga penambahbaikan infrastruktur juga perlu dilakukan setiap tahun. Setiap kali bajet mesti akan ada penambahbaikan infrastruktur. Mengapa perkara ini sangat-sangat penting di IPT? Okey. Bagus soalan itu. Bila kita mendapat Belanjawan 2023 yang kita panggil Belanjawan Madani itu, alhamdulillah dari segi sektor pendidikan tinggi, kita melihat bahawa kita akan menuju kepada pendidikan abad ke-21. So bila kata infrastruktur begini, kita melihat kepada konsep atau angle of pengajaran dan pembelajaran. So bila kita melihat kepada pendidikan abad ke-21, kita ada tiga perkara yang perlu ditekankanlah bagi pihak kami, terutama dari Kementerian Pendidikan Tinggi. Yang pertama adalah penggunaan teknologi itu sendiri. So dan juga aplikasi-aplikasi digital. Contohnya kita telah dinyatakan bahawa sekarang ini penggunaan artificial intelligence. Contohnya ChatGPT. So ChatGPT ini kita cuba untuk mengaplikasikan dalam teaching and learning. Itu perkara yang pertama. Yang kedua, kita melihat kepada pengembangan kemahiran digital yang diperlukan untuk pelajar berfikir secara kritis dan juga menyelesaikan sesuatu masalah untuk manfaat kepada komuniti. Dan yang ketiga adalah mengenai teknik pengajaran yang telah berubah mengikut perkembangan atau landscape pendidikan negara. So kita melihat kepada pengajaran secara blended learning atau kita panggil pengajaran teradun, di mana ada kombinasi bersemuka dan juga face to face, dan juga mode pengajian open and distance learning. Dan juga kita melihat kepada teknik pengajaran secara gamification, memasukkan unsur-unsur game di dalam pengajaran dan pembelajaran. So peruntukan ini kita rasa amat perlu bagi menyediakan satu platform yang ke arah pengajaran yang pembelajaran lebih efektif. Jadi di peringkat IPT, kalau kita lihat apa yang doktor sebutkan tadi, semua itu memerlukan
internet yang pantas. Betul. Ketersambungan digital itu perlu pantas lah. Sama ada kemudahan dari pelajar perlu menyediakan tab sendiri, laptop sendiri dan sebagainya. Dan juga bajet diberikan untuk memastikan ketersambungan digital ini terus diperketat dan terus diperkuatkan di peringkat IPT. Kenapa perkara ini cukup penting di peringkat IPT? Selain daripada kita tahu penggunaan internet itu perlu ada di dalam sesi pengajaran dan juga pembelajaran, Doktor. Bagus soalan tu, Wan. So berkaitan dengan yang tadi kan, bila kita melihat kepada bidang pengajaran dan pembelajaran, kita terus kepada ekosistem. Ekosistem dalam sektor pendidikan tinggi. So the ekosistem ini amat perlu untuk menyediakan satu sistem sokongan terutama untuk kemudahan internet. So bila soalan itu diberikan, saya nampak ada 3 perkara penting lah. Yang pertama iaitu bagaimana kita melaksanakan pengajaran dan pembelajaran secara kolaboratif. Kolaboratif ini bermaksud kita berkongsi ilmu dengan bukan sahaja pelajar dengan pelajar, kita juga berkongsi ilmu pensyarah dengan pensyarah, bukan sahaja dalam negeri tetapi juga luar negeri. So antara universiti dengan universiti, antara universiti dengan industri dan universiti luar. So bila kolaborasi ini berlaku, kita perlukan internet yang hebatlah, yang baik, supaya kolaborasi itu boleh dilaksanakan pada bila-bila masa di mana sahaja berada. So itu perkara yang pertama lah yang saya lihat perlukan sistem sokongan. So yang kedua, kita melihat kepada pembelajaran yang lebih bermakna. Dengan erti kata yang lain, di universiti ini kita tawarkan bukan sahaja ilmu tapi skill. Supaya mereka keluar nanti, mereka boleh bekerja dalam landscape yang moden dan terkini lah. So kemudian bila kita melihat kepada pendidikan tinggi, setiap pendidikan tinggi ini mempunyai kita panggil perlu menonjolkan bidang utama, tujuan dalam D20 IPTA. So kita setiap universiti mempunyai bidang tujuan mereka. So contohnya di UiTM kita mempunyai 3 bidang tujuan. Yang pertama adalah kelestarian teknologi dan ekonomi. Dan yang kedua adalah kita panggil social engineering. So yang ketiga kita panggil dia media kreatif, bidang media kreatif. So setiap universiti bertanggungjawab untuk menonjolkan bidang-bidang tujuan ini. So alhamdulillah ya Wan, untuk makluman Wan, saya ingin berkongsi berita terkini lah di mana subjek seni dan reka bentuk UiTM tersenarai dalam QS World Ranking by Subject 2023. So itulah dia, alhamdulillah. So kita memang melihat kepada peruntukan ini amat membantu untuk memperkasakan pendidikan tinggi. Okey, Doktor, saya tertarik dengan ini yang kita tunjukkan di kaca TV. Ini adalah berkaitan dengan pendidikan translasional dan juga kita difahamkan juga peruntukan tambahan kepada KPT bagi menjalankan R&D berbentuk translasional ini. Apakah yang dikatakan sebagai penyelidikan translasional? Translational. Translational. Ya. Gabungan antara perkataan Melayu dengan bahasa Inggeris. Translational. Okey, maafkan saya. Saya dah betulkan perkataan saya. Okey, Doktor, boleh terangkan. Okey, so alhamdulillah. So bila kita tadi saya melihat kepada session yang pertama kita melihat kepada UIA. Dia memberi ilmu di universiti, dia menawarkan ilmu untuk menanam agro So itu adalah hasil daripada penyelidikan. Dan penyelidikan itu dia memberi manfaat kepada ibu tunggal. Kan? So ini amat menarik sebab ini adalah salah satu daripada contoh penyelidikan translational. So dengan erti kata yang lain bahawa penyelidikan translational ini adalah penyelidikan yang menghasilkan outcome atau hasilan yang boleh memberi impak kepada komuniti.
kepada masyarakat, kepada juga kepada akademia lah, sebab hasil riset pendidikan itu boleh digunakan secara terus kepada komuniti. So Transnational ini juga menyentuh mengenai pembangunan teknologi-teknologi baru. Macam tadi kan agroteknologi. So UiTM juga ada menawarkan kepada teknik-teknik beginilah supaya kita boleh terus memberi manfaat kepada warga UiTM. So sektor pendidikan tinggi sekarang kita membuka tangan terbuka. Siapa-siapa yang ingin datang ke UiTM, kita alu-alukanlah. Begitu juga dengan satu dana yang UiTM telah sediakan, iaitu kita panggil UiTM Grant Community Engagement yang di slide itu, di mana kita grant ini adalah inisiatif bagi menghasilkan satu projek komuniti yang berimpak tinggi. Okey, so ia diwujudkan bagi menggalakkan aktiviti penyelidikan yang mampu menyumbang kepada pemindahan ilmu dan juga pembangunan inovasi sosial terhadap masyarakat. Dan ini adalah perlu kerjasama daripada pihak industri, pihak NGO dan juga pihak komuniti dan kerajaan. Doktor, bagaimana pula dengan pembangunan TVET di peringkat IPT bagaimana? Okey. So alhamdulillah, bila Wan tanya pasal TVET tu, kita fokus on graduan graduan yang kita hasilkan. So tujuan utama TVET ini adalah untuk menyediakan pendidikan yang melahirkan graduan yang kompeten dan berdaya saing. So daya saing itu adalah salah satu dari komponen madani kan, MA, DA and I. So D itu adalah daya saing. So tugas kita bagi memperkasakan pendidikan tinggi, kita ingin menghasilkan kita panggil aspek memperkasakan TVET atas dua aspek. Yang pertama, kita melihat kepada angle industri. So industri sekarang melihat kepada pekerja-pekerja mahir. Dia ingin graduan kita bila keluar daripada universiti bersedia untuk bekerja. So itu yang kita perlu memperkasakan TVET. Yang kedua, kita melihat kepada angle pelajar. Pelajar sekarang, trend semasa, pelajar suka minat kepada hands-on. Melaksanakan. Dia tidak kepada kita panggil teori semata-mata. Dia pergi kepada hands-on kan. So oleh itu dengan ia selari juga dengan amanat Menteri Pendidikan Tinggi, amanat 2023 yang sektor pendidikan tinggi ini perlu melahirkan graduan yang dipanggil smart and sharp. Di mana maknanya kita mesti melengkapkan pelajar kita dengan kepintaran mengurus manusia dan sebagainya lah. Okey, itu dia kepentingan untuk kita melihat pembangunan TVET di peringkat IPT. Ini semua adalah terkandung dalam Belanjawan 2023 yang mana pada tahun ini telah memperuntukkan sebanyak 15.3 bilion ringgit Malaysia untuk kita pelengkapkan graduan kita dengan segala apa input yang telah pun diberikan oleh doktor sebentar tadi. Terima kasih banyak-banyak kepada Profesor Madya Dr. Suryani Arifin, Pengarah Pembangunan Akademik, Pejabat Timbalan Naib Chancellor Akademik dan juga Antarabangsa UiTM kerana sudi bersama-sama dengan kita untuk bercakap mengenai Belanjawan Madani memperkasa sektor pendidikan tinggi. Dan bulan puasa tidak lengkap tanpa bubur lambuk. Kami nak berikan kepada anda semua. Ini lintas langsung dari Istana Negara yang mana program memasak bubur lambuk Istana Negara. Bersama dengan rakan saya, Sazwani Samsu sudah pun bersedia di Istana Negara. Jom kita saksikan program memasak bubur lambuk.